Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Ada satu kejutan untuk seluruh kepimpinan politik Malaysia. Istana Negara telah terima keputusan tergempar. Kenapa tiba-tiba pula ada berita yang menyebut berkaitan dengan memuat naik kandungan palsu dan jelik berkait Agong di Facebook? Saudara-saudara, kita sebagai rakyat Malaysia perlu menghormati Istana Negara, menghormati Raja-Raja Melayu. Kenapa masih sehingga hari ini masih ada berita berkaitan dengan perkara ini, berkaitan dengan kandungan palsu, berkaitan dengan hantaran jelik yang melibatkan Istana Negara, yang melibatkan nama yang di Pertuan Agong. 6 disiasat muat naik kandungan palsu, jelik berkait Agong di Facebook. Ini bagi saya sebagai rakyat Malaysia adalah satu berita yang mendukacitakan. Kita janganlah menjadikan perkara ini menjadikan perkara ini satu normalisasi di dalam Malaysia. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia turut menyiasat seorang suspek di Setapak kerana disyaki memuat naik kandungan palsu terhadap mesyuarat Majlis Raja-Raja. SKMM, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, menyiasat 6 individu kerana dipercayai memuat naik kandungan berunsur palsu dan jelik melibatkan yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim dan Majlis Raja-Raja di Facebook. SKMM dalam satu kenyataan berkata, satu operasi pemeriksaan dijalankan hari ini terhadap seorang suspek di Setapak kerana disyaki memuat naik kandungan palsu terhadap mesyuarat Majlis Raja-Raja. Bagi saya, saudara-saudara, siapapun juga yang cuba untuk membuat perkara sedemikian, perkara yang keji ini, bagi saya mereka perlu dikenakan tindakan undang-undang. Tidak pastilah mereka disamankah, ditangkapkah, kita pun tidak tahu apa akan berlaku. Yang pasti, 6 disiasat berkaitan dengan membuat naik kandungan palsu, jelik berkait Agong di Facebook. Artikel daripada FMT bertarik 11 Februari. Di dalam artikel ini juga menyebut kes itu disiasat mengikut Seksyen 233 dalam kurungan 1 dalam kurungan E Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang memperuntukkan hukuman denda Rm50.000 atau penjara 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih tuan-tuan dan puan kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Ini satu kejutan untuk Sanusi, satu kejutan besar untuk kepimpinan PN dan terutamanya Hadi Awang sebagai Presiden PAS dan Sanusi sendiri sebagai Menteri Besar Kedah. Adakah pada pilihan raya negeri di Kedah nanti, adakah Sanusi, PAS dan PN dapat bertahan lagi? Adakah mereka akan terus menang lagi? Ataupun kerajaan gabungan hari ini, PHBN, akan menerajui, akan menjadi kerajaan negeri yang baharu di Kedah? Saudara-saudara yang saya hormati, kalaulah PHBN akan menjadi kerajaan nanti, sudah pasti Sanusi tidak lagi layak menjadi MB. Kecualilah Sanusi masuk PH ataupun BN mungkin bolehlah, tapi adakah perkara itu tidak mustahil untuk berlaku? Saudara-saudara, menurut Saifuddin Nasution melalui satu artikel Malaysia Kini, PHBN Kedah siap sedia jadi kerajaan menanti. PH dan BN Kedah bersiap sedia menjadi kerajaan menanti pada pilihan raya negeri akan datang. Pengerusi Pakatan Harapan Kedah, Saifuddin Nasution, berkata, kedua-dua gabungan itu akan berusaha meraih sokongan pengundi di negeri itu.
pertemuan baru-baru ini kami mengambil kesempatan untuk berbincang tentang bagaimana kami di Kedah boleh memposisikan diri kami sebagai pembangkang yang boleh dipercayai dan efektif. Pada masa sama, mempersiapkan diri untuk menjadi government in waiting, katanya di petik Sinar Harian. Jadi agak-agak saudara-saudara, kalau PHBN menang pilihan raya negeri seterusnya di Kedah, siapa agak-agaknya Menteri Besar Kedah yang baru akan dilantik nanti? Mungkinkah Saifuddin Nasution ataupun mungkin kepimpinan daripada Barisan Nasional? Saifuddin ditemui ketika hadir ke Majlis Rama Mesra bersama prospek dan keluarga sempena sambutan Hari Thaipusam di penjara Sungai Petani. Saifuddin mengesahkan dilantik ke jawatan pengurus CPH Kedah bagi menggantikan Mahfuz Omar yang memegang jawatan itu sejak 2022. Ketika ditanya, adakah pelantikan itu menguatkan desas-desus dia akan terus bertanding di Kedah, Saifuddin berkata, perkara itu masih terlalu jauh dan dia menumpukan perhatian mengetuai parti terlebih dahulu. Kedah kini ditakbir oleh PN yang memenangi 33 daripada 36 kerusi DUN pada PRN lalu. Pada pilihan raya itu, PAS menang 21 kerusi, Bersatu 11 kerusi dan Gerakan memperoleh 1 kerusi. Parti komponen PH yaitu PKR dan DAP memperolehi baki 3 kerusi. Jadi adakah sekiranya PHBN menang pada PRN nanti, agak-agak berapakah kerusi PHBN akan menang? Apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan, terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Saya mau cakap ini berita kejutan pun macam bukan kejutan. Nak cakap kejutan pun mungkin kejutan juga. Sekali lagi, nama bos besar Bersatu. Ketua Bersatu. Saya boleh katakan nama Cik Gubat ini tidak asing lagi di media sosial. Mungkin seluruh peminat politik Malaysia mengenali nama Cik Gubat. Sekali lagi, nama Cik Gubat telah menjadi sebutan ramai orang, menjadi buah mulut ramai orang. Cik Gubat dipanggil ke polis ke Bukit Aman. Polis memanggil Ketua Bersatu Port Dickson Badrul Hisham Shahari ke Bukit Aman berhubung hantaran Facebook mengenai keadaan kesihatan yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Peguam Muhammad Rafiq Rashid Ali berkata, Badrul Hisham disiasat mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan, Seksyen 500 dan Seksyen 505 dalam kurungan B, Kanun Keseksaan dan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Rafiq berkata, dia akan menemani ahli politik terbabit yang juga dikenali sebagai Cik Gubat semasa pertemuan dengan pegawai penyiasat sebelum mereka akan mengadakan sidang media berhampiran pintu masuk utama Bukit Aman. Katanya Badrul Hisham dipanggil terkait hantaran yang menyebut beberapa isu kesihatan Sultan Ibrahim yang didakwa membimbangkan. Dia juga mendakwa Perdana Menteri Anwar Ibrahim tidak dijemput ke mesyuarat pra-majlis Majlis Raja-Raja Melayu pada minggu lepas. Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan menetapkan kesalahan berkaitan tindakan dengan kecenderungan menghasut. Ia membawa hukuman denda maksimum 5,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Seksyen 500 dan 505 dalam kurungan B Kanun Keseksaan menetapkan kesalahan berkaitan fitnah dan kenyataan yang membawa kepada kerosakan awam, manakala Seksyen 233 CMA adalah ke atas penyalahgunaan kemudahan rangkaian. Persoalannya di sini, nama beliau ini, Cik Gubat, ditangkap, di mana beliau juga adalah pemimpin Bersatu. Ketua Bersatu pula tuh, Ketua Bersatu Port Dickson. Jadi agak-agaknya, adakah ini menjadi penyebab kepada penyokong Bersatu akan lari? Dan kalau beliau ini benar-benar didapati bersalah, apakah tindakan paling sesuai untuk beliau kena?
Adakah disaman ataupun ditangkap? Kalau disaman berapa, dan kalau ditangkap pula berapa lama? Saudara-saudara, berkaitan dengan ini, apa komen Anda?